Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua anak-anak murid yang cikgu kasihi sekalian? Kita berjumpa lagi di dalam kelas PDPR RBT tahun 5. Dan pada hari ini kita akan teruskan di dalam tajuk unit 1 teknologi rumah tangga. Baik, untuk standard kandungan pada hari ini kita akan mempelajari di dalam tajuk 4.3 artikel jahitan dan standard pembelajaran dia 4.3.1 menerangkan fungsi alatan jahitan. Baik, kita akan kenali alatan jahitan. Okey, kenali alatan jahitan. Setiap alatan jahitan mempunyai fungsinya yang tersendiri. Berikut ialah beberapa alatan jahitan beserta fungsinya. Okey, yang pertama kita lihat pembaris. Okey, gambarnya di sebelah ia untuk mengukur dan menandakan pola. Kemudian pita ukur untuk mengukur fabrik atau mengambil ukuran pada badan. Dan seterusnya roda sureh untuk memindahkan tanda pola ke fabrik. Yang keempat, kapur tukang jahit, iaitu untuk membuat tanda pada fabrik. Okay, yang kelima, kertas karbon tukang jahit, okay, seperti dalam gambar, untuk memindahkan tanda pola, garisan dan motif ke fabrik dengan menggunakan roda sureh. Jarum peniti untuk menyemat pola pada fabrik dan menetapkan dua atau lebih kepingan fabrik sebelum menjahit. Seterusnya gunting fabrik, iaitu untuk menggunting fabrik. Dan seterusnya menggunting kertas, iaitu untuk memotong kertas bagi membentuk pola. Okey, baik. Jika ada buku teks, anda boleh rujuk buku teks pada muka surat 8. Okey, di situ kita ada lihat imbas saya QR code. Jadi kita akan imbas. Okey, jika anda ada telefon pintar, boleh gunakan telefon pintar. Setelah imbas akan ada satu link yang kita perlu buka. Kita akan dapat melihat satu video. Okay, mari kita saksikan video. Saya akan perkenalkan alatan-alatan jahit ataupun alatan untuk kita memotong fabrik. Dan seterusnya untuk memotong fabrik kita akan menggunakan gunting fabrik. Okay. Kita perlu gunakan gunting fabrik. Jangan sesekali kita gunakan gunting biasa ataupun gunting kertas, sebab dia ramai murid-murid ataupun pelajar yang fabrik mereka menggunakan gunting biasa. Dia memang gunting biasa boleh memotong fabrik, tetapi untuk kerja-kerja memotong fabrik, bagi kerja-kerja menjahit, kita perlu menggunakan alatan menjahit. So kita perlu gunakan gunting fabrik. Baik, untuk menggunakan gunting fabrik, cara menggunakan dia, lagi satu sebelum kita nak gunakan dia, pastikan gunting yang kita gunakan ini adalah gunting yang tajam lah. Dan untuk menggunakan gunting fabrik ini, kalau kita perhatikan ada dua bahagian pemegang, satu bahagian bulatan yang kecil, satu lagi bahagian bawah bulatan yang besar. So untuk bulatan yang kecil kita gunakan untuk masukkan ibu jari, dan bahagian bawah tu kita masukkan jari-jari yang lain lah, dua ataupun tiga jari yang lain, ataupun mengikut kesesuaian kita. Okay? Mengikut kesesuaian ataupun keselesaan kita semasa menjahit nanti. Baik, so untuk memotong fabrik, di sini saya telah sediakan satu fabrik. Okey, fabrik ini. Dan fabrik ini sebenarnya saya telah tanda, kalau kita perhatikan di sini dah ada satu garisan yang lurus, dan sebenarnya tanda ataupun garisan ini telah saya gunakan kapur tukang jahit. Untuk menanda pada fabrik, pastikan kita menggunakan kapur tukang jahit. Jangan kita gunakan pensel ataupun pen penanda
menanda pada fabrik. Begitu juga untuk mengukur dan menanda ya. Contohnya untuk mengukur tadi saya buat garisan lurus, saya menggunakan pembaris tukar jahit. Jadi jangan gunakan pembaris biasa sebab sekarang kita dalam proses menjahit, pastikan segala alatan-alatan yang kita gunakan ialah alatan-alatan untuk menjahit. Baik, so sekarang saya akan tunjukkan cara memotong fabrik ini. Baik, perkara pertama yang kita kena buat sebelum kita memotong ialah kita perlu hamparkan kain ini di atas meja ataupun di atas lapis motong ya. Jadi untuk memotong fabrik, kita letak di atas meja macam ini dan barulah kita potong. Jangan sesekali ataupun kita buat kesalahan atau kesilapan sebab ada yang memotong dengan cara mengangkat fabrik macam ini dan kemudian dia potong. Ini adalah kaedah yang kurang tepat. Sepatutnya untuk memotong, pastikan fabrik tadi kita hamparkan pada meja. Okay, kita pada permukaan meja, barulah kita mula memotong. Okay. So caranya ialah kita angkat sedikit hujung kain, kemudian kita mulakan memotong di sepanjang garisan yang kita buat sebentar tadi. Okay. Sehinggalah selesai. Sebenarnya bagi gunting yang tajam untuk memotong satu garisan yang lurus, dan kita boleh tolak sahaja gunting itu ke depan. Okay. Sehingga putus. Ataupun kita potong mesti biasalah, tetapi yang penting kita jangan angkat gunting itu. Pastikan gunting itu sentiasa berada di atas meja. Baik, so kita potong sehinggalah dia putus. Baik, so kita pun putus. Baik, kenapa kita tak boleh mengangkat kain seperti ini semasa memotong? Ini sebenarnya apabila kita mengangkat kain, kadang-kadang kain yang kita potong tadi akan bahagian kemasan tepi potongan tadi jadi tidak rata ataupun tidak cantik ataupun jadi seperti bergerigi. So sebab itulah sebaiknya ataupun kaedah yang betul kita memotong dengan kaedah seperti yang saya tunjukkan tadi lah. Okay, kita letak gunting di atas meja, kemudian kita potong di atas meja, bukan dengan kaedah mengangkat seperti ini. Okay, so saya harap perkongsian saya pada hari ini dapat memberi manfaat kepada anda semua, murid-murid, pelajar-pelajar yang sedang mengikuti pelajaran dalam topik jahitan kita pada kali ini. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Kita akan, insyaAllah kita akan jumpa lagi lain kali. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah tadi perbezaan antara gunting fabrik dan gunting kertas. Jadi pastikan kita gunakan gunting yang betul untuk membuat guntingan. Kita teruskan lagi dengan alatan yang seterusnya, iaitu jarum jahit tangan untuk menjahit fabrik. Kita lihat pada gambarnya. Kemudian mesin jahit mini untuk menjahit fabrik dan menggunakan elektrik untuk berfungsi. Seterusnya mesin jahit tangan. Dia untuk menjahit fabrik dan ini digunakan secara manual, guna tangan je. Macam stapler tu kan, pengetik dawai kokot. Okey, dan yang terakhir peretas jahitan. Okey, untuk meretas dan menanggalkan mata jahitan secara memotong lubang butang. Okey, tahukah kamu terdapat dua bahan penting dalam jahitan, iaitu fabrik dan benang. Kedua-duanya merupakan bahan utama dalam penghasilan artikel jahitan. Baiklah, sekian sahaja PDPR RBT kita pada kali ini. Terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa like dan subscribe supaya cikgu dapat bersemangat dan dapat membuat lebih banyak lagi video-video PDPR yang menarik. Dan cikgu ucapkan selamat membuat tugasan kepada semua anak murid cikgu. Buat nota dan latihan yang cikgu telah berikan. Dan semoga kita berjumpa lagi. Semoga semua sentiasa bahagia dan dalam keadaan selamat bersama keluarga yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.